pagar elektrik yang saya pasang sebelum ni lah. Di kat kebun ni ada pokok pisang, pokok durian, nanas, ada tebu. Tapi kita boleh nampak pokok durian tu banyak dahan yang patah lah. So kemungkinan macam saya bagi tahu sebelum ni dalam komen, untuk babi dan anjing mungkin sesuai, tapi untuk monyet dia tak sesuai lah, sebab dia boleh lompat melepasi pagar ni. Jadi kat sini bila dia lompat, dia dah boleh rosakkan pokok durian kita lah. Jadi sebab tu kita buat satu design, satu alat untuk menghalau monyet. Ini alat yang kita buat. Ke dalam selepas ni kita akan tunjuk macam mana kita buat benda ni dan adakah dia berfungsi ataupun tidak lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jadi hari ni saya nak buat video berkenaan dengan alat untuk menghalau kehadiran monyet di kebun. Jadi saya dapat beberapa soalan lah daripada video sebelum ni, yang mana kita buat pagar elektrik. Sama ada sesuai ke tak pagar elektrik untuk menghalau monyet. Jadi dalam reply saya bagi tahu mungkin sesuai bagi babi ataupun anjing, tapi tidak pada monyet lah. Jadi untuk mengatasi masalah tu, saya cuba design satu alat yang mana kita boleh detect kehadiran monyet dan kita cuba halau dia dengan mengeluarkan bunyi lah. Jadi sebagai detection kita perlukan satu sensor. Dalam kes ni saya pakai PIR sensor lah, Passive Infrared Sensor. Dan sebagai amaran kepada monyet tu, kita nak keluarkan bunyi, kita pakai satu siren. Okay, untuk PIR sensor ni saya pakai SR602. So sensor ni dia punya input voltage yang diperlukan untuk berfungsi adalah di antara 3.3 volt sehingga 15 volt. Range dia agak besar lah. Kemudian kalau dia detect ada kehadiran ada infrared yang berdekatan, dia akan bagi high level signal ataupun dia akan bagi signal selama 2.5 second. Okay. Kemudian siren pula saya pakai siren 12 volt 30 watt. Sini basically siren kereta lah. Yang ni. Nampak. Kalau kita convert kepada current, kita perlukan dalam dia akan draw dalam 2.5 M current lah. Benda ni. Siren. Belakang dia tulis. Okay, kemudian sensor tadi saya boleh tunjuk sikit Okay, sensor dia macam ni lah. Ni sensor dia SR602. Ni cover dia. Dan ni dia punya sensor. Okay, kemudian kita tengok benda yang lain pula. So ada persamaan antara dua-dua bahagian penting yang kita perlukan, yang mana kedua-dua ni perlukan power supply. Jadi untuk PIR sensor kita boleh nampak lah supply input yang diperlukan antara 3.3 volt sehingga 15 volt. Jadi saya akan pakai bateri petak yang 9 volt, yang mana bateri ni normally dia punya current dia boleh produce lebih kurang dalam 500 mAh lah. Sekejap saya tunjuk. Okay, macam ni bateri ni lah. Okay, kemudian untuk power supply yang kedua, saya akan pakai bateri 12 volt. Bateri yang normally kita pakai untuk CCTV ke apalah. Ini pakai yang ni. Dia ada higher current. Initial current dia dalam 2 am. Jadi dia boleh
cater untuk kita punya siren tadi. Okey, kemudian kita perlukan satu switch jugalah. Saya tak nak pakai manual switch, kita nak pakai macam automatic punya switch lah. Nak pakai satu transistor, yang mana transistor ni akan berfungsi sebagai satu switch, dan dalam masa yang sama dia akan berfungsi juga sebagai amplifier lah. Saya pakai NPN transistor BC548, yang mana dia punya gain adalah 100. So maksud dia, kalau kita control base current pada 1 mA, collector current kita akan dapat 100 kali ganda, iaitu pada 100 mA lah. 1 mA base current, 100 mA kita boleh draw dekat collector current. Okay, so kalau kita pakai transistor ni, dekat base kita mesti letak satu resistor lah. Kalau tak, very high current akan masuk dekat kita punya base transistor dan akan damage kan kita punya transistor. Jadi untuk dapatkan 1 mA ni, saya akan pakai 2 kilo ohm base current, base resistor lah. Okey, kemudian untuk siren pula, saya nak dia switch automatic juga, menggunakan satu relay lah. Saya pakai 12 volt relay, maksimum current dia boleh handle dalam 10 ohm. Switch ni dia akan turn on bila kita punya relay yang ada, bila kita punya coil yang ada dalam relay tadi dia start energize. So dia akan switch kita punya second circuit lah. Ini kelebihan bila kita pakai relay. Saya boleh guna dua voltage yang berlainan, dua bahagian circuit berlainan untuk turn on. Kemudian bila kita pakai sensor tadi, dia akan keluarkan satu output voltage lah. Tapi saya nak voltage tu sebagai satu benda yang bermakna. Kita boleh nampak, kita boleh tahu, oh okey, sekarang ni ada benda atau monyet tu datang dekat. Jadi saya akan pakai satu LED. LED ni 3 watt LED lah. LED, sekejap saya tunjuk. LED dia macam ni. Ini LED tu. Kemudian saya akan add satu lagi benda, iaitu satu switch. Switch ni yang akan bantu untuk offkan kita punya circuit completely. Okay, so basically ni some idea lah macam mana kita nak start dengan circuit design, dan kita akan tengok nanti sama ada dia berfungsi ke tak. Okay, so lepas ni saya akan draw dia punya circuit, kemudian kita test dulu. Okay, tadi saya share kita punya some rough idea. Sekarang kita cuba design lah. Kita akan start dengan kita punya PIR sensor. Okay, kemudian sensor ni tadi kita perlukan input lah. Input kita sebanyak kita akan pakai 9 volt punya voltage. Kemudian dia akan satu lagi kita akan groundkan dia lah. Okay, kemudian dia ada satu akan keluarkan output lah. Output ni yang kita kata tadi, dia akan pergi kepada kita punya transistor, NPN transistor. Tapi NPN transistor ni kita perlu kawal dia punya current, jadi kita perlukan satu base resistor lah. Jadi bila keluar, kita perlukan satu base resistor. Saya letak RB. Kemudian baru kita masuk kepada kita punya transistor NPN. Okey, so lebih kurang macam ni lah. Yang ni saya akan letak ke ground. Ini saya akan letak dia ke supply. Boleh nampak tak? Kita pakai 9 volt lah untuk yang sini. Sensor 9 volt. Okey, benda seterusnya yang kita kena pakai tadi, saya nak bila dia keluarkan input dekat sini, dekat collector ni dia keluar input, saya nak dia keluarkan
lampu lah. Jadi dekat sini kita pakai satu LED. Okay. Kemudian saya nak letak satu relay tadi lah. Maksudnya bila dia menyala, saya nak dia turn on second circuit kita. Jadi kita perlukan satu relay lah. Relay ni dia mesti ada satu coil lah, nampak tak? Perlukan satu coil. Kemudian kita akan ada macam ni lah. Ni selalunya normally close, dan satu lagi point kita panggil normally open lah. Ini akan keluar. So kita punya relay macam ni. Ini relay dia. Ini relay. Hujung relay ni akan bersambung dengan 9 volt supply tadi lah. Sebab kita punya transistor ni tadi kita kata kita nak pakai 9 volt lah. Okey, kemudian basically dah siap. Cuma dekat sini saya kata saya nak pakai satu switch untuk make sure kita punya circuit ni boleh completely off. Jadi saya akan letak satu switch kat sini. Switch bisa. Okey, so ni bahagian satu lah. Yang ni. Yang ni dah siap. Saya nak buat yang dua pula. Yang mana bila relay ni turn on, dia akan activate second punya circuit lah. Jadi yang ni saya akan buat sambungan ke atas, pergi kepada kita punya bateri, 12 volt bateri. Bateri ni pula dia punya positif ni akan pergi kepada kita punya siren tadi lah. Yang ni siren. Kita buat satu siren. Okay. Kemudian dia kena putar balik lah. Maksudnya positif dia akan pergi kepada negatif. Jadi yang hujung ni dia akan bersambung dengan yang ni. Di sini. Okay, so kita nampak lah sini kita punya ground lah, ataupun 0 volt kat sini. Sensor RB tadi saya kata kita nak pakai 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Kita akan make sure current yang lalu dekat sini dalam 1 milliamp lah. So that kita boleh possible untuk draw dalam 100 milliamp current yang lalu dekat collector kita lah. So more than enough untuk kita punya LED untuk menyala. Okay, so basically circuit dia lebih kurang macam ni. Macam mana dia berfungsi adalah, okay, bila kita punya PIR sensor ni detect source of infrared, dia akan bagi satu signal keluar lah. Kalau ikut dia punya data sheet, dia akan keluarkan 3.3 volt kat sini. Jadi saya nak tukar output signal ni kepada something yang meaningful. Jadi saya pakai satu LED dekat sini lah. Masalahnya bila pakai LED, dia perlukan current yang slightly higher. Jadi saya pakai satu transistor, NPN transistor, yang mana dia akan berfungsi sebagai switch. Yang kedua, dia akan berfungsi sebagai current punya, sebagai amplifier lah. Ada signal masuk dekat transistor base, transistor akan start turn on. Bila dia turn on, baru kita ada flow of current daripada 9 volt ni lalu sini ke LED. Since dia turn on, dia dah boleh lalu terus sampai ke ground. Kita dah ada satu complete circuit lah.
So apa jadi? LED tadi dia menyala. Maksudnya bila dia detect ada source of infrared, dalam kes kita monyet lah. Monyet datang, lampu ni menyala. Sebab kita ada close circuit, kita akan start energize kita punya coil tadi yang ada dalam kita punya relay. Bila coil ni energize, dia akan pull kita punya, dia akan toggle daripada normally close kepada normally open. Dia akan tarik yang switch ni. Bila dia tarik ke sini, bila dia tarik ke sini, barulah switch kedua pula akan lengkap. Tarik sini, yang ni dah lengkap. Maksudnya current akan flow untuk completekan kita punya circuit. Jadi siren kita pula akan berbunyi. Kemudian tadi saya kata PIR sensor ni dia akan bagi high signal selama 2.5 second lah. Maksudnya selama 2 saat dia akan turn on. Dalam pada masa tu circuit ni pun akan turn on jugalah. Selepas 2.5 second dia turn off, yang ni pun akan turn off. Okey, jadi saya letak satu benda tambahan lah. Saya letak satu switch yang mana kalau kita tak nak pakai, kita just turn off kan kita punya switch ni. Okay, so idea dia lebih kurang macam tu. Kita punya design, kita ada 2 input. Satu input pakai 9 volt, second circuit pakai 12 volt lah. Okay, saya rasa tu je. Mungkin saya boleh share apa yang saya dah cuba buat sebelum ni lah. So tak berapa cantik lah, tapi should be working lah. So ni kita punya PIR sensor tadi. Ini 9 volt bateri, dia punya source masuk dekat sensor. Sensor tadi dia akan keluar, akan masuk dekat kita punya BC548 lah, kita punya NPN transistor. Kalau dia turn on, dia akan menyalakan kita punya LED. Kita punya relay ni pula akan menyala. Bila relay ni menyala, dia akan masuk kepada kita punya apa tadi, siren lah. Siren pula yang akan menyala. Dan saya tambah satu switch dekat sini untuk turn on dan turn off. Okey, seterusnya saya rasa kita boleh cubalah. Kita cuba dulu sebelum kita letak dekat field, sebelum kita letak dekat kita punya kebun. Kita cuba dulu sama ada benda ni berfungsi ataupun tidak. Okey, jadi kita assemble kita punya circuit. Jadi masa untuk kita test lah. Yang sana tu 9 volt bateri. Ini tepi ni 12 volt bateri. Kemudian kita punya sensor dekat situ. Nampak yang kecil tu. Kalau saya ralukan tangan, dia akan detect. Tangan kita ada infrared punya signature. Dia akan detect. Dia akan menyalakan LED. Dia akan bunyikan kita punya siren lah. Kita test lah. Okey, benda ni berfungsi. Tadi saya ada add satu switch lah untuk switch off completely circuit kita. Switch off. Dia tak menyala lah. Okay, so basically benda ni berfungsi. Maybe kita test kali kedua lah. Test kali kedua. Okay, cantik. Dia berfungsi. Next step, kita kena packagekan dia dalam satu kotak macam tu lah. Sebelum kita cuba dekat field. Okay, thank you. Okay, jadi kita dah packagekan kita punya alat untuk menghalau monyet ni. Letak dalam tapuai lah. Tapuai putih. Tutup sikit supaya dia tak terlalu sensitif nanti.
Tapi ni kita cuba dululah tengok macam mana. Saya keluarkan sensor dia kat tepi. Kemudian kita letak kita punya switch dekat belakang ni lah. Kalau kita tekan satu ke sini on, ke belakang ni off. Okay, so sekarang kita buat field test dulu. Sebab kalau ikutkan sensor ni, PIR sensor ni terlalu sensitif lah. Dia tak boleh kena kepada direct sunlight. Nampak jatuh tak? Tak apa. Kemudian kita ada tanda jarak je lah daripada sini sampai ke botol ni. Lebih kurang dalam 3 meter. Okay, botol ni ke sana dalam 3 meter lah. Kemudian kita tengok dia boleh detect ke tak. Okey, cubaan yang pertama, kita akan buat field test. First, kita akan turn on kita punya alat halau monyet. Kemudian kita akan cuba berdiri dekat belakang botol tu lah. Kita tengok berapa jauh dia boleh detect. Kita akan buat 5 kali percubaan. Percubaan pertama. Okey, jadi kita dah cuba 5 kali field test. Saya rasa kita punya sensor ni masih agak sensitif. Macam mana sekalipun, daripada 5 percubaan kita boleh nampak dia boleh detect di antara 1 ke 3 meter lah kalau objek tu berada berdekatan. So saya rasa cukup okey lah untuk first prototype. So kita akan pasang pula dekat kebun durian. Jom kita tengok lepas ni. Okey, kita cuba pasang dekat kebun pokok durian kita lah. Ni pokok durian yang ayah dia kata monyet asyik patahkan dia punya dahan. Dan sebelum ni saya ada share, saya ada buat satu pagar elektrik lah. Tapi macam mana sekalipun monyet masih boleh lepas. So, sekarang saya buat satu alat simple yang mana kita boleh halau monyet menggunakan siren dan juga PIR sensor. Saya beli 2 batang besi. Ini kita punya circuit tadi. Sekarang dalam mode off lah. Kemudian kita ada bateri, bawah kita letak siren. Okay, so dia punya sensor ni kita buat hala kepada pokok tu lah. Kalau kita tengok pokok tu memang ada dahan yang dah patah disebabkan oleh monyet kot. Okey, sekarang ni kita takut hujan dan kita punya bateri basah. Jadi kita akan letak satu plastik untuk tutup. Plastik biasa ni, tapi kita letak lubang supaya sensor dia boleh keluar lah. Okey, boleh tunjuk sensor dia.
So dekat sini kita buka satu lubang untuk kita punya sensor supaya dia boleh nampak lah. Make sure sensor ni jangan kena direct sunlight lah, takut dia terlalu oversensitif lah. Okay, so kita akan cuba test pula dengan cover ni okey tak? Dia boleh detect tak kalau kita ada dengan kawasan berdekatan dengan pokok lah. Okey, jadi kita dah siap pasang. Dah habis lah. So saya nak turn on dulu kita punya alat ni. Okey, biasa dia akan reset dulu. Saya akan tinggalkan benda ni selama seminggu. Kita tengok macam mana, efektif ke tak. Lepas tu saya nak check dengan ayah lah, sama ada tak lagi dahan-dahan dekat pokok durian ni yang akan rosak. So setakat tu je perkongsian untuk kali ni. Semoga dapat membantu yang lain. Bye.